Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku ni, Rahsia Wanita Syurga. Saya ingat mungkin dalam Facebook terbalik, tak pasti sebab kameranya terbalik kot kan. Ni kamera depan. Baik, kita sambung buku Rahsia Wanita Syurga kita ni, yang buku baru ni, yang buku dalamnya pink, black pink. Itu di muka surat 181 dengan tajuk Tips Menjauhkan Diri dari Dosa Mengumpat. Ni sebelum kita pergi lebih jauh, ahlan wa sahlan ke 2021. Sekejap ya. Kita kata selamat datang kan, dan kita setelah pun sama-sama berada dalam tahun 2021. Sekejap ya, saya selesaikan. Saya nak tolong share sebab ada ramai jemaah saya yang minta link. Taklah ramai, ada beberapa. Jadi saya sharekan dalam Facebook saya. Ini kan Facebook masjid ni. Baik, alhamdulillah, tahun 2021 mungkin bertambahnya usia kita semakin muda. Muda ke mana? Kita muda menuju kematian. Dan kita dikhabarkan dengan pemergian seorang Syekh Ali Jabir. Beliau seorang yang lahir di Madinah dan menetap bermustautin di Indonesia, berkahwin dengan orang Indonesia, dan anak-anaknya pun ada 4 orang, semuanya di Indonesia. Dan beliau telah pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan pada saya, pemergian seorang tokoh Islam, seorang ulama kan, apatah lagi ulama yang dalam erti kata dalam Islam disebutkan sebagai seorang yang beramal dengan ilmunya. Beliau seorang ilmuwan, seorang hafiz Quran kan, yang benar-benar menyebarkan ilmu dan membentuk kesatuan dalam umat manusia. Itulah yang paling dibenci oleh syaitan, ketika kita menimbulkan kesatuan gitu. Kita membentuk kesatuan dan kita tidak berpecah belah, apatah lagi kita yang menyatukan umat gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan iktibar bahawa kematian dan kelahiran adalah perkara yang berulang-ulang berlaku setiap hari. Dan tinggal siapa yang lahir dan siapa yang meninggal, maka kitalah yang harus mengambil pelajaran daripadanya, belajar sendirinya daripada erti kehidupan. Kita tak tahu, kita belum pasti dalam akhir kehidupan kita tu macam mana. Kita tak pasti kita ni khatimahnya macam mana. Kita hanya boleh berdoa dan mohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita mohon kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kematian penghujung hayat yang baik. Dan saya mohon supaya kita sama-sama saling mendoakan, dan doakan saya juga untuk terus istiqamah di jalan Allah, dan walau apapun rintangan dan cubaan. Dan kita kena sentiasa waspada tentang talbis iblis ataupun tipu daya syaitan, dan juga usaha syaitan dalam menjauhkan kita daripada Allah SWT. Itu kita kena sentiasa waspada dalam kehidupan kita supaya dia gagal. Dan kita tahu bahawa syaitan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta Allah jauhkan dia daripada kita, daripada majlis kita. Syaitan ni sentiasa berusaha tanpa merasa putus asa untuk membuatkan kita masuk ke dalam neraka Allah SWT bersama-sama dengan dia. Tapi nanti di pada mahsyar dia akan lepas tangan daripada kita. Maka dengan tu kita minta supaya Allah lindungi kita. Dan kaedahnya adalah kita minta isti'adzah, kita minta kepada Tuhan yang menciptakan syaitan itu, iblis itu, untuk menjauhkan dia daripada kita. Dan dalam satu sudut yang lain, kita mengajak juga kawan-kawan kita mengajak saudara mara kita untuk bersama-sama menuju ke jalan Allah SWT. Dan itulah yang syaitan benci. Syaitan tak suka kalau kita ajak-ajak orang. Yang dia suka baik seorang-seorang. Syaitan suka ke orang baik? Ya, kalau baik seorang-seorang. Sebab kalau baik seorang-seorang ni, potensinya ialah satu kaum itu boleh diazab. Dan Allah sebutkan bahawa kita tu kadang-kadang diazab
bahkan yang pertama menerima azab dalam sesebuah kelompok kampung, kelompok manusia itu kadang-kadang adalah ahli ibadah, orang yang baik gitu, orang baik istilah kita. Kenapa? Sebab dia baik seorang-seorang dan dia tak ajak orang keliling dia untuk jadi baik. Jadi tu maknanya setan suka. Jadi maknanya dia menjadi tempat pertama untuk azab turun gitu. Baik. Jadi kita bincang hari ni buku Rahsia Wanita Syurga ni, buku surat 181, dan di buku yang lama, ada yang pegang buku lama tu yang dalam dia cuma black saja. Tentang ni bab yang ke-8, menjauhi dosa mengumpat. Tips macam mana kaedahnya supaya kita dapat menjauhkan diri daripada dosa mengumpat. Sebab macam ni, mengumpat ni adalah salah satu daripada dosa lidah yang paling dominan gitu dalam diri manusia, dan utama pada wanita. Dan ini bukan kita karang-karang gitu kan, bukan kita reka-reka bahawa perempuan je ke mengumpat. Sebab saya biasa dengar ada yang bangkang tak setuju, terutamanya orang perempuan kan, tak setuju bila kata wanita yang banyak mengumpat. Dia kata orang lelaki kalau mengumpat lagi dahsyat. Baik, setiap dosa manusia tidak akan terlepas daripada lelaki atau wanita, itu jantina. Cuma kecenderungan untuk melakukan dosa itu berbeza antara lelaki dengan wanita. Jadi kecenderungan dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh lelaki itu berbeza dengan dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh wanita. Contoh, baik, kecenderungan untuk melakukan dosa mendedahkan aurat itu banyak pada wanita. Sebab lelaki punya aurat terlampau sikit, susah sangat nak terselak. Dia selak sendiri baru terselak. Tapi kalau angin tiup tiba-tiba terselak, itu susah gitu. Jarang berlaku. Jarang sangat-sangat. Buku lama muka surat 207. Tak, 210. Saya tak sebut tadi. Baik, muka surat 210. Tips menjauhkan diri daripada dosa mengumpat. 207 mungkin taubat bagi orang yang mengumpat. Kita dah bincang kan? Kita dah bincang taubat bagi orang yang mengumpat. Jadi kita muka surat 210. Untuk buku lama, buku baru muka surat 181. Baik. Maknanya kita kata kecenderungan untuk melakukan dosa gitu. Kita tak kata perempuan je lah banyak dosa, tak. Saya perhatikan macam ni, situasi dosa ni, kenapa dosa-dosa wanita tu selalunya yang nyata kelihatan gitu. Dan kita akan melihat perempuan tu sangat berdosa, perempuan tu bersalah, tapi dosa lelaki itu kadang-kadang tak kelihatan di mata kasar. Contoh, baik, dosa wanita ni banyaknya apa? Mendedahkan aurat, orang nampak kan? Mendedahkan aurat semua orang nampak kan? Kemudian dosa mengumpat, orang tahu bila dia mengumpat tu, yang dia mengumpat tu dengan siapa gitu, orang tahu. Kemudian mengadu domba pun melibatkan manusia juga. Kalau mulut memang melibatkan manusia. Mengadu domba, mengumpat, memfitnah, mengutuk, mengeji, melaknat, kan? Dan segala-gala dosa-dosa lidah tu nampak, kelihatan gitu. Ada pun dosa lelaki, contoh kita kata yang tak kelihatan. Contoh, dosa lelaki tu banyak kecenderungannya pada mata, sebab matanya sangat sukar untuk menundukkan pandangan daripada melihat apa yang paling menarik di mata dia. Di antara nikmat dunia, harta, takhta dan wanita. Dan di mata lelaki tu yang paling menarik antara ketiga-tiga ni adalah wanita. Jadi betapa susah dan sukarnya untuk dia menjaga pandangan mata dia. Dan ketika dia melihat sesuatu yang maksiat kan, di sisi Allah, dosa, orang tak nampak dia tengok apa. Apalagi dia pakai spek hitam, orang tak nampak dia tengok apa. Jadi dosanya tu tidak kelihatan. Tapi bukan makna dia tak berdosa, dia buat dosa juga. Baik, kemudian kalau mungkin mengumpat, bab mulut dia mungkin kurang gitu kan, orang lelaki. Sebab itu adalah kajian-kajian yang menunjukkan lelaki bercakap dalam masa sehari hanya beberapa patah perkataan, sedangkan wanita berapa ribu patah perkataan dan seumpamanya. Baik, kita tak bincang. Cuma maknanya kecenderungan orang lelaki untuk selalu bercakap, dia dosa di mulutnya tu kadang-kadang bukan dalam bentuk percakapan, tapi misalnya dalam bentuk arahan yang tidak berlandaskan hukum syariat Allah. Sebagai ketua keluarga misalnya, dia bagi arahan mengikut hawa nafsu dia, maka itu maksiat bagi dia. Kemudian dengan mulut dia juga, dengan lidahnya juga, kadang-kadang dia merayu. Merayu, hari ini istilah bahasa moden pick up line ni sebenarnya boleh bawa dosa. Dia bukan main-main je.
kan. Sebab kalau sampai menimbulkan perasaan-perasaan dalam hati orang, itu bahaya kan. Dan itu sampai kita pun jadi confused kan. Kalau misal katalah suami kita ni pick up line dengan semua perempuan, kan pening tu bila dia pick up line dengan kita pun dah biasalah tu, dia memang pick up line tiap-tiap hari. Jadi dia dah tak ada makna. Sedangkan lidah itu tidak diciptakan untuk akhirnya menggoda wanita-wanita yang bukan mahramnya kan, bermain-main atau bergurau senda dengan wanita yang bukan mahramnya dengan kata-kata. Itu dosa. Tapi kan kadang-kadang mungkin orang tak perasan dan dia kadang-kadang buat benda tu secara sembunyi-sembunyi kan? Atau mungkin dosa lelaki biasa pada anggota juga, tangan dan kaki itu bertindak kadang-kadang di balik. Atau dosanya juga kadang-kadang dalam bentuk profesional, misal melakukan korupsi kan. Itu banyak yang lebih profesional untuk buat benda-benda tu. Inilah kan lelaki. Jadi kita tak kata perempuan tak ada juga, tapi maknanya mereka lebih berani untuk buat benda-benda. Jadi maknanya maksiat bagi lelaki kadang-kadang tidak begitu kelihatan. Adapun maksiat bagi wanita itu nyata dan kelihatan. Kenapa? Hikmahnya. Tadi hikmah. Hikmahnya adalah satu, lelaki Allah ciptakan sebagai pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kan? Allah ciptakan lelaki sebagai pemimpin kepada wanita, dan dengan itu maka mudahlah bagi lelaki untuk mendidik wanita, sebab tanggungjawab mendidik adalah di tangan lelaki kan. Lelaki yang bertanggungjawab untuk mendidik wanita. Baik, siapa pula yang bertanggungjawab mendidik lelaki? Lelaki juga. Jadi sebenarnya tugas tanggungjawab mendidik ni banyak kepada lelaki. Okay. Dan yang akan Allah tanya tentang pendidikan anak-anak itu lelaki, ayahnya, bukan maknya. Maknya itu setiausaha, pembantu gitu. Tapi asas mendidik itu ayah. Yang Allah akan tanya di hadapan Allah, Allah akan tanya ayah dulu. Sebab perintah untuk menjaga keluarga itu dalam perintah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhilah ataupun jagalah keluarga kamu daripada jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dan kamu tu perintahnya adalah kepada ayah sebagai ketua keluarga. Jadi nanti akan ditanya tentang bagaimana seorang ayah telah pun melakukan proses dalam menjaga keluarganya daripada api neraka, termasuk isteri dan anak-anaknya kan? Termasuk juga ibu bapa kan? Termasuk juga adik-beradik, sanak saudara kan? Jadi apa hikmah di sebalik kenapa tak nampak? Sebab dia jadi pemimpin. Jadi kalau wanita punya maksiat ni nampak, itu mudahlah nak ditegur, mudahlah nak dibetulkan. Adapun lelaki tu sebagai pemimpin, kalau maksiatnya semua kelihatan, nyata orang nampak kan, itu akan merendahkan martabat dia sebagai pemimpin dan menyebabkan anak buah tak boleh dengar kata dia. Tak siqah istilahnya, tak percaya dengan apa cakap dia. Jadi maknanya bila kita anak buah tak percaya ataupun anak buah tak boleh meletakkan kepercayaan kepada ketua dalam keluarga kan, sama ada isteri dalam keluarga ataupun dalam masyarakat yang lebih umum. Sebab kita melihat dia ni mengumpat orang tu hari, dia ni memfitnah, ngadu domba, dia ni bercakap tak apa-apa. Kita nampak semua tu di depan mata dia ni, tak tutup aurat, semua kita nampak. Maka dia akan menjatuhkan respek orang, menyebabkan kepimpinannya sedikit sebanyak akan terkesan. Jadi di situlah maknanya itu hikmah, kita kata hikmah kan. Maka dengan itu potensi untuk melakukan dosa dan pahala sebenarnya sama di antara lelaki dan wanita. Dan Allah juga menyatakan bahawa potensi untuk masuk ke syurga dan neraka juga sama antara lelaki dan wanita. Dan cuma cara teknikalnya berbeza sebab kita diciptakan berbeza.